Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita yang Abang dapatkan melalui email. Salah satu daripada emailnya, siap lagi, bang, bila nak keluar bang? Cerita saya lama sangat saya hantar. Hari ini Abang keluarkan. Jadi tanpa membuang masa, sebelum tu, dalam 2 hari yang lepas, Abang ada ceritakan satu kisah. Tapi sewaktu Abang menceritakan kisah tu, terdapat beberapa gangguan yang Abang sendiri tak faham. Dan Abang buang video tu hanya untuk kerana seperti mengganggu sebenarnya. Tapi bila difikir-fikirkan semula jadi seram. Gangguan tu datang daripada mana? Tapi Abang tak boleh nak cerita secara lanjut sebab sekarang ni dalam keadaan berkodo kat kodo. Jadi kalau siapa-siapa yang berhajat nak tengok rakaman tu, apa yang terjadi sewaktu rakaman tu, Abang ingatkan dalam 2-3 hari akan datang Abang akan post dekat Abang punya TikTok. Dan juga Instagram lah, tapi lebih kepada TikTok, supaya nanti semua orang tahu kenapa Abang buang video tu. Gangguannya sangat teruk dan gangguan tu adalah pada gangguan audio. Jadi itu saja untuk yang 2 hari yang lepas. Jadi hari ini Abang nak ceritakan 2 lagi cerita. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, bismillahirrahmanirrahim, kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, berikan umur yang panjang, dipermudahkan segala urusan dan rezeki yang melimpah ruah, amin. Dan juga moga-moga Allah berikan syurga buat mak ayah kita atas jasa-jasa mereka berdua mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Iskandar, berlaku pada tahun 2010. Iskandar ni, dia kerja dengan kapal tangki minyak. Kapal yang bawa minyak itulah yang abang rasa lah. Jadi dia punya shift adalah, dia ada bekerja dalam beberapa shift. Tapi untuk kejadian kali ini, dia berlaku di antara shift yang ketiga, iaitu shift pukul 12 sampai pukul 4 pagi. Jadi dia kata tugas dia sebagai seorang engineer di atas kapal tu adalah untuk memastikan semua operasi yang ada dalam kapal tangki tu berjalan dengan baik. Dia punya meter, dia punya jadual, semuanya diaturkan dengan elok. Tapi Iskandar ni ada satu masalah, iaitu dia mabuk laut. Walaupun dah bertahun-tahun kerja dengan kapal tangki minyak, kapal minyak tangki, lebih kurang, tapi setiap kali berlayar dekat tengah laut, dia akan pening. Macam mana pun dia akan muntah. Tapi dia kata untuk mengelakkan daripada dia muntah teruk sangat, mabuk laut teruk sangat, dia akan kosongkan perut. Jadi bila dia kosongkan perut, nak muntah dah tak ada apa nak muntah. Jadi dia kata itu adalah langkah terbaik untuk mengelakkan daripada tiba-tiba dia muntah dekat muka kawan dia. Sebab dah mabuk laut, dia kata dia tak boleh kontrol benda-benda macam ni. Jadi dia kata dia bekerja lah pada hari kejadian tu. Dia bekerja di antara pukul 12 tengah malam hingga pukul 4 pagi. Jadi waktu tu perut dia keruk-kerak, memang dah tak boleh nak kontrol. Dia punya pening jangan cakap lah. Selalunya selepas dia habis shift pukul 4 pagi tu, dia terus pergi masuk dekat dalam bilik. Dia tak makan, dia tak apa, dia tidur. Tunggu besok pagi dia bangun baru dia makan. Okay. Dalam hari kejadian dia kata banyak pula kes pada waktu tu. Banyak benda yang nak diuruskan. Jadi dia kata dengan laparnya, dengan peningnya, dengan dia punya mabuk laut, nak uruskan kerja lagi. Tapi nak tak nak dia terpaksa juga uruskan semuanya sebab itu adalah sebahagian daripada tugas. Orang lain tak boleh buat. Setiap engineer dia kata ada tugas-tugasnya tertentu dan mereka punya tugas tak akan difahami oleh orang-orang di department lain. Jadi dia lepas pukul 4 tu dia dah settlekan semua kerja dia. Dia pun berlarilah masuk dekat dalam bilik. Pada waktu tu dia kata yang dia ingat adalah tidur bantal katil. Tidur bantal katil. Itu je yang dia ingat. Jadi dia kata dia tak sempat nak mandi. Dia tak sempat nak apa. Dia cuma cuci-cuci muka. Lepas tu dia gosok gigi sikit-sikit. Lepas tu dia terus baring dekat tempat tidur dia. Dekat tempat tidur dia, dia ada, kalau ikut daripada email yang abang dapat, dia kata dia ada macam cermin bulat.
Jadi dekat cermin bulat tu kita boleh tengok hari dah siang ke, hari dah malam ke. Dan cermin tu memang tak boleh buka. Boleh buka dekat tetapi untuk mengelakkan daripada air terpercik masuk ke dalam kapal, ke dalam bilik dia. Tingkap tu memang dia tak buka, biarkan dia tertutup. Jadi dia pun teruslah tidur. Dia nyenyaknya tidur. Tengah-tengah dia tidur, nak mula masuk cerita peliknya. Dia tengah-tengah tidur tu, tiba-tiba dia dengar bunyi burung berkicau-kicauan. Cup-cip, cup-cip macam tu. Jadi dalam otak dia terus terfikir, tingkap aku ni terbuka ke? Ni mungkin dah siang sebab dia rasa dia dah tidur lama. Dia kata, ini pukul 8 pagi tak pukul 9 pagi dia kata. Tapi kenapa tingkap bilik dia ada burung? Waktu tu dia tak buka mata lagi. Dengar bunyi burung cup-cap dekat tingkap dia. Dia biarkan aja, diam aja. Dia sambunglah olok-olok nak tidur. Lantaklah nak terbuka tingkap ke, nak tutup tingkap ke. Yang penting dia kata dia nak tidur, nak habiskan tidur, dia nak hilangkan dia punya mabuk laut tu. Jadi dia kata bila bunyi burung dah habis, tiba-tiba ada hembusan angin. Waktu tu dia pelik sebab bilik dia memang aircon. Macam mana pula ada hembusan angin? Waktu ni lah yang dia buka mata. Dia kata dia takut tingkap bilik dia terbuka. Dan bila tingkap terbuka dalam atas kapal, takut ada air masuk ke, air hujan masuk ke, air laut terimbah masuk ke dalam. Jadi dia nak pastikan tingkap tu terbuka. Dia yakin waktu tu tingkap tu terbuka atas dua sebab. Satu, bunyi burung, tak mana datangnya burung boleh hinggap dekat situ. Yang keduanya adalah hembusan angin. Bila dia buka je mata, punyalah dia terkejut. Dia berada dekat dalam satu bilik, di atas katil, dan katilnya ada ranjam. Kalau tak silap abang dah, dalam bahasa Melayu ni ranjam, iaitu ada tiang-tiang katil. Dan sekeliling katilnya dipasang dengan langsir. Macam sultan-sultan zaman dulu tu, waktu tu dia terduduk dekat atas katil, dia terdiam. Aku kat mana ni? Waktu tu dia kata dia betul-betul sedar. Puaslah dia cubit pipi, dia cubit hidung semua untuk pastikan yang dia ni betul-betul sehat. Betul-betul sedar. Jadi dia kata, ini bukan mimpi. Dia pun, waktu tu dia kata, dia memang pasti dia ada dalam satu bilik. Dan bilik tu macam seolah-olah dalam rumah kayu. Dan katilnya agak mewah sebab dikelilingi dengan langsir. Bantal-bantalnya empuk dan semuanya diperbuat daripada cadar-cadar kuning. Dia kata ada tekat-tekat lagi. Seolah-olah macam dia tersesat dekat satu alam Kesultanan zaman Melayu Melaka dulu-dulu. Waktu tu dia kata untuk pastikan apa yang terjadi, kat mana dia sekarang, dia perlu keluar daripada bilik ni. Jadi dia pun bukalah langsir yang ada dekat tepi katil. Kan katil dia kan dia kelilingi langsir kan. Dia bukalah langsir. Waktu dia buka langsir tu tenganga dia. Sebabnya memang betul dia ada dekat dalam satu bilik di satu rumah kampung. Tapi bukan dalam rumah kampung, tapi dalam istana kayu. Dia punya ukiran, dia punya binaan di setiap dinding-dinding. Memang dia sendiri kagum. Ada cat kuning, ada kaca-kaca, kaca berwarna-warni. Aku dekat mana ni? Dia pun turun daripada katil, merayaulah dia di sekeliling bilik tu. Dia kata dekat dalam bilik tu agak besar juga. Lepas tu ada katil dia, ada dia punya tangga-tangga katil, peterakna lah orang panggil, orang dulu panggil. Katil tepi katil tu ada anak tangga macam katil-katil sultan. Jadi lepas tu dia turun daripada situ, dia merayau dengan kapetnya, dengan keadaan ukiran dia tergamam. Kat mana dia sekarang ni? Okey. Jadi waktu dia tergamam tu, dia nampak dalam bilik tu ada satu aja pintu. Dan pintu tu dia yakin adalah pintu keluar. Dan dia kata pintu tu dia tak sempat lagi nak buka, tapi dia tengok keadaan pintu tu, dia memang sangat kagum. Ukiran pada pintu tu dia tak tahu datang daripada negeri mana. Setiap negeri ada ukiran-ukiran tersendiri. Johor lain, Negeri Sembilan lain, Pahang lain, Kelantan lain. Ada unsur-unsur yang berbeza-beza. Tapi dia kata, ukiran negara mana ni? Dia tak pernah tengok. Waktu dia baru je nak tolak pintu tu, tiba-tiba pintu tu terbuka sendiri dan masuklah seorang lelaki yang agak rendah. Dia kata, lelaki tu mula-mula dia ingat budak. Tapi bila dia pandang-pandang betul-betul, ini bukan budak, ini orang dewasa. Jadi dia kata dibiarkan orang tu masuk. Lepas tu orang tu buat tepuk macam ni. Macam tu. Jadi lepas orang tu tepuk macam tu, datanglah 3 orang dayang membawa sejumlah makanan.
Jadi makanan-makanan tu diletakkan dalam dulang. Dulang tu diletakkan di atas karpet, bukan tikar mengkuang, di atas macam karpet bulu yang ada dalam bilik tu, dan seolah-olah menyuruh dia persediaan untuk makan. Pada waktu tu dia masih tercengang-cengang. Bila dah meletakkan makanan, dayang-dayang pun keluarlah daripada bilik. Tinggallah dia berdua dengan lelaki tadi. Tak sempat dia tanya, lelaki tu cakap macam ni, nampaknya tuan hamba ni sudah penat berjalan. Jadi saya tahu tuan hamba masih lagi belum makan. Perut kosong, tengok muka pun pucat. Jadi dayang-dayang saya mempersembahkan makanan. Bolehlah tuan hamba makan, gitu. Pada waktu tu, Iskandar rasa macam, aku mimpi. Memang confirm aku mimpi. Jadi dia pun bersila dekat makanan tu. Dia tak tanya benda ni kat mana. Dia tak tanya apa. Dia yakin benda tu dalam mimpi. Tapi yang terhidang dekat depan dia betul-betul lauk pauk. Lauk-lauk zaman dulu lah. Ada ulam-ulamnya, ada sambal petainya, ada tempoyak, ada ikan panggang, ikan bakar. Lepas tu ada sayur lemak macam tu lah. Tapi style dia masak adalah style zaman-zaman dulu. Bukan zaman-zaman sekarang tiba-tiba ada barbecue, tak ada. Memang semuanya style zaman dulu. Ada nasi. Pada waktu tu dia mahu nak makan tau. Dia baru nak makan, dia terfikir, agak-agak benda ni betulkan jadi ulat tak? Dia betulkan jadi cacing. Sebab selalu dia dengar dekat dalam cerita-cerita kan, kalau orang kisah-kisah seram, kalau termakan yang alam sebelah punya, mulalah betulkan jadi ulat, betulkan jadi cacing. Takut juga dia kata waktu tu. Tapi disebabkan ini mimpi. Tak kisahlah, makan pun makanlah. Jadi dia kata dengan orang tu, boleh tak saya makan? Orang tu terus cakap, tuan hamba, ini memang lauk untuk tuan hamba. Tuan hamba makanlah, kenyangkan perut. Jadi dia pun apa lagi? Ambil pinggan, condok nasi, zup, lauk semua letak dalam pinggan. Memang dia makan sekenyang-kenyangnya. Siap tambah 4 kali. Sampai dia kata, waktu tu dia memang tak suka tempoyak. Seumur hidup dia memang dia tak makan tempoyak. Tapi waktu tu dia kata, tempoyak dia lain macam. Agaknya dia buat daripada durian-durian yang jenis kualiti tinggi agaknya. Tak ada bau-bau sangat, manis saja. Jadi dia makan. Oh, tambah banyak kali. Oh, tambah. Sambil tambah tu, sambil makan tu, orang yang duk menemani dia tadi, tak adalah borak-borak dengan dia. Tengok aja si Iskandar ni makan. Iskandar ni pun pelawa lah, tak nak makan sekali. Lepas tu orang tu cakap, tak apa, awak adalah tetamu. Dia kata, tuan hamba adalah tetamu. Jadi kami muliakan tuan hamba dulu. Makanlah, dia kata. Jadi dia pun makan. Yang paling dia suka adalah petai dia. Sebab petai dia memang petai mata gajah punya, besar punya mata, besar punya petai. Lepas tu yang kedua dia suka adalah dia punya tempoyak. Lain macam. Durian dia sedap gila. Yang ketiga adalah ikan masin. Dia makan ikan masin. Sayur lemak. Ui, memang dia kata tak jumpalah dekat luar mimpi. Tapi dia yakin ini mimpi. Dia makan lagi. Sampailah dia kenyang. Sudah dia kenyang tu dia basuhlah tangan. Lepas basuh tangan, orang tu buat macam ni lagi sekali. Pek macam tu. Jadi datanglah 3 orang dayang, kemas-kemaskan kawasan tempat makan tadi dan bawa keluar. Lepas tu dia pun dah termangu-mangu, dah tak tahu nak buat apa. Dia kata macam ni, orang tu cakap macam ni, nampaknya tuan hamba dah kenyang. Jadi tuan hamba bolehlah sambung beradu. Dia kata sebab lepas ini perjalanannya masih jauh lagi. Tapi yang penting tuan hamba dah kenyang. Jadi dia pun, okeylah, mimpi kan. Jadi sambunglah tidur. Dia pun pergilah merangkak kat katil, tutup langsir. Katil tu ada langsir kan. Tutup langsir dia lagi, tabirnya. Lepas tu dia pun baring dah, tariklah selimut, sambung tidur. Dia pun tidurlah macam biasa. Tidur. Tiba-tiba, lama sangat dia kata dah tidur. Rasa macam ada yang tak kena. Dia pun terbangun. Bila dia bangun, dia betul-betul ada dekat dalam kapal dia, bilik kapal dia. Pada waktu tu, dah nak subuh dia kata. Dah nak subuh, lebih pukul 6, pukul 7 lah macam tu. Jadi dia bangun. Dia bangun. Dia kata, mimpi. Pelik juga mimpi ni. Mimpi makan, dia kata. Dia tak ya juga waktu tu. Tapi tak apalah, dia kata. Dia pun pergilah ambil tuala, ambil lah sikit ubat gigi, berus gigi. Dia pun nak pergilah bilik air. Waktu tu dia baru perasan sesuatu benda yang luar biasa. Tiba-tiba, depan cermin bilik air, waktu tu dia menguap, dia bau tempoyak. Waktu tu dia kata dia terkejut gila. Apa hal pula bau tempoyak?
Dah tu dia sembul lagi mulut dia, dia sembul lagi dia punya udara dekat cermin tu nak tahu mulut dia bau apa. Bau ikan masin, bau tempoyak, bau petai. Memang petai tak boleh tipu lah. Petai dengan tempoyak tak boleh tipu. Bau dia kuat. Macam mana petai dengan tempoyak ada dekat dalam mulut dia? Sebelum tu dia memang tak makan. Dan memang tak akan ada tempoyak dengan petai dekat atas kapal. Memang tak ada. Dia dah lama tinggalkan daratan. Dia kata memang tak ada. Selalu dekat atas kapal semuanya makanan-makanan Mak Saleh. Macam mana pula ada bau petai? Dah ngeri dah. Lepas tu dia cuba tengok gigi dia. Sebelum tidur tadi, dia dah bersihkan gigi dia. Dia dah komo-komo, dah berus gigi. Dia tengok gigi dia. Betul-betul ada kesan nasi. Ada kesan makanan. Ada sayur pula terselit dekat gigi. Sayur masak lemak. Waktu tu dia kata pucuk ubi. Waktu tu dia gila-gila terkejut. Apa benda ni? Apa benda ni? Dia kata, waktu tu dia macam terfikir. Dia cuba ingat balik. Apa yang berlaku? Memang betul. Dia berada dekat dalam satu bilik yang ada katil, yang ada langsir dan dia makan dan dia tak tahu datang daripada mana makanan tu. Dan dia bangun daripada tidur, betul-betul dia makan. Dan yang paling best sekali adalah perut dia dah tak lapar pagi tu. Dia kenyang. Memang dia ketuk-ketuk perut dia, tepuk-tepuk perut dia. Kenyang, gemuk pula perut aku, cakap. Betul-betul makan. Dia tak puas hati, dia duduk dekat tandas. Betul-betul dia kata memang perut dia betul-betul kenyang dan ada bau tempoyak, ada bau ikan masin dan juga ada bau petai. Dia tak tipu, dia kata dia pelik. Dan lepas tu, selepas kejadian tu, dia sempat bertanya dengan beberapa orang alim lah yang tahu tentang alam sebelah. Tapi tak ada seorang pun bagi jawapan yang memuaskan hati. Dan benda tu sampai sekarang menjadi persoalan dalam kepala dia. Aku sebenarnya ke mana? Cerita yang kedua ni dihantarkan oleh seorang budak perempuan yang bernama Hafizah. Berlaku pada tahun 2007 dekat Alustar, Mergong. Pada waktu tu, Hafizah dapatlah tawaran masuk universiti dekat Alustar. Semangat ni dia kata, seronok sangat menjadi budak universiti, mahasiswi kan. Jadi dia kata dia pun bersemangat untuk pergi berdaftar. Pada hari yang ditetapkan dia berdaftar. Tapi dia kata yang menjadi bukanlah tak seronok, tapi dia kata agak terkejut jugalah. Waktu tu pendaftaran ramai pula orang yang datang. Boleh kata berbondong-bondong semua nak masuk universiti yang sama. Dan disebabkan itu pengambilan pada tahun 2007 terlalu penuh. Jadi ada sesetengah pelajar memang tak dapat masuk dekat dalam asrama. Tinggal bilik dekat dalam asrama yang ada dalam kawasan universiti. Jadi ada beberapa pelajar yang akan duduk di rumah luar yang disewakan oleh pihak universiti. Betul lah ya abang. Jadi dia ni, Hafizah ni antara orang yang tak dapat masuk asrama dan dia kena duduk dekat rumah yang disewakan oleh pihak universiti dekat satu taman perumahan dekat Mergong. Dia kata tak jadi masalah. Rumah tu pula rumah teres 2 tingkat. Ada 4 bilik, 3 dekat atas, 2 kat bawah. Bila dia masuk dekat dalam rumah tu, dia rasa macam tak sedap hati. Ada benda yang tak kena dengan rumah ni. Sebenarnya sebelum-sebelum ni, Hafizah ni memang tak ada pun pengalaman pelik ataupun dia jenis yang budak boleh nampak-nampak. Tak ada pun dia kata. Tapi dia kata bila masuk dalam rumah tu, dia rasa tak sedap. Dia rasa seperti diperhatikan. Dia terasa seperti rumah tu gelap-gelap lain macam. Padahal dekat rumah tu, salah satu bilik master bedroom tu ada 4 orang pelajar senior yang belajar dekat universiti yang sama juga. Tapi dia kata disebabkan dah ada pelajar senior, dia pun buangkanlah perasaan tak tentu hara, perasaan yang rasa pelik-pelik kat rumah tu segera. Bila dia masuk dekat rumah tu dan dia pun naiklah dekat tingkat atas sebab dia kata dia ditempatkan dekat dalam satu bilik. Bila dia buka bilik, rupanya dalam bilik tu ada 4 katil, maksudnya ada 4 orang. Pagi tu dia kata habiskan pendaftaran dan semua pelajar yang sepatutnya mendiami rumah tu semua dah masuk. Jadi dengan kata lain, dalam rumah tu daripada 4 orang bertambah menjadi 9 orang. Dekat dalam master bedroom 4 orang, dalam bedroom kedua ada 4 orang, bilik sebelah dia ada 3 orang, bilik bawah ada 2 orang. Dan rumah tu ada 3 tandas. Okey lah. Jadi dia kata dalam banyak-banyak tempat, ada 2 tempat yang dia rasa macam tak sedap. Iaitu dekat kawasan tandas bilik dia. Bilik atas kan ada 2 berkongsi tandas kan. Lepas tu tandas bilik bawah dan juga bahagian dapur. Ada 3 tempat. Tandas 2-2, atas bawah dan dapur. Dia tak tahulah kenapa setiap kali dia pergi dapur, dia masuk tandas, dia rasa macam tak tentu arah.
Tapi dia kata ada satu benda yang dia rasa macam tak sedap adalah bila dia buka je toilet, dia buka tandas bilik atas, dia tengok ada beberapa plastik hitam yang besar yang penuh dengan sampah. Dan keadaan bilik air sangat kotor. Jadi dia berpakat dengan kawan-kawan baru dia, pergilah beli barang untuk mencuci toilet dan juga mencuci dapur. Jadi dia orang pun berjalanlah yang baru-baru ni pergi beli barang, balik bawa lah pencuci semua, menyentallah dia dapur, menyentallah dia bilik air. Dia tak buka, pada asalnya dia tak buka plastik tu. Tapi waktu nak buang dia sempat juga nak tengok, tapi dia diamkan apa isi dalam plastik tu. Nanti abang cerita kemudian. Jadi dia kata menyental tu mengambil masa yang sangat lama sebab dekat lantai bilik air tu utamanya ada macam kesan-kesan benda yang dia tak pasti tu apa. Tapi macam ada kesan air lah. Cuma air tu susah betul dia nak sental. Pecet-pecetkan dengan sebut pencuci, dengan cair pencuci tu pun ambil masa untuk tanggal. Tapi berkat pertolongan kawan-kawan semua, akhirnya semuanya selesai. Okey. Jadi rumah tu pun dah ceria balik. Walaupun dia kata masih lagi ada perasaan yang tak sedap. Tapi tetap juga setiap kali masuk bilik air, setiap kali pergi dapur, dia akan rasa tak sedap hati. Terutama dekat kawasan dapur. Sebab dekat dapur ada satu pokok kari yang besarnya lebih tinggi daripada rumah 2 tingkat. Abang pun pelik. Pokok kari boleh tinggi macam tu Setahu abang pokok kari yang rendah-rendah tu kan. Tapi dia kata ni tak. Pokok kari dia lebih tinggi daripada rumah 2 tingkat. Komen besar lagi pokok kari. Lepas tu dekat bawah pokok kari tu ada juga plastik-plastik hitam. Dia pun pelik, banyak sangat plastik hitam kat rumah ni. Jadi dia kata itulah beberapa tempat yang dia tak suka dekat dalam rumah tu. Mula-mula tinggal dekat rumah tu elok je. Tapi dalam beberapa hari selepas tu, mulalah berlaku gangguan demi gangguan. Mulanya, gangguannya adalah duit-duit dia orang kena curi. Mula-mula seorang, dua orang. Last-last semua duit kena rompak. Mula-mula dia ingat benda yang botak tu. Abang tak boleh nak sebut. Yang kanak-kanak kecil tu, yang telinganya runcing-runcing tu kan. Faham-faham ya? Dia ingat benda tu yang curi. Tapi dia kata pelik juga, tak pernah nampak kelibat-kelibat. Tanya dengan kakak-kakak sini. Kakak-kakak sini cakap apa? Sabar je lah dik, kita orang memang tak curi, tak ingin nak ambil duit kau. Tapi dia kata rumah ni memang pelik. Kami yang senior pun tak berani nak meraih-raya dalam rumah ni. Jadi diorang pun berpakat-pakat cubalah nak buat ikhtiar sendiri, iaitu baca-baca Yasin. Tapi bukan beramai-ramai, secara persendirian. Lepas-lepas semayang tu baca Yasin. Jadi tenang sikit lah. Tetap juga berlaku kejadian duit hilang. Cumanya duit hidayah haji yang tak hilang. Hidayah pun tak tahu kenapa duit dia tak hilang. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua disambung pula dengan bunyi orang ketuk tingkap dekat tingkat 2. Terutama tingkap tandas. Dia kata waktu kawan-kawan dia tengah mandi, tengah malam, kadang-kadang balik kuliah lewat, balik daripada luar lewat, kalau mandi dekat dalam bilik air tingkat atas tu, memang pasti ada orang ketuk dekat tingkap dia. Kadang-kadang dia kata tak berani nak mandi tengok tingkap. Tak berani dia kata. Walaupun dia yakin tak ada apa, tapi kenapa ada bunyi tingkap kena ketuk? Mana ada orang yang nak panjat tingkat kedua semata-mata nak ketuk tingkap? Tak ada. Tapi dia yakin itu adalah sesuatu yang susah nak dijelaskan. Itu gangguan kedua. Gangguan yang paling teruk diorang kena adalah waktu solat. Setiap kali diorang solat, perempuan tak boleh solat jemaah sangat kan. Selalu perempuan solat seorang-seorang. Setiap kali diorang solat, diorang mesti pasti ada orang dekat sebelah. Kita kan kalau semayang, ekor mata kita ni akan terjeling-jeling tengok sebelah ada apa, belakang ada apa. Selalu macam tu kan. Bukanlah abang nak cakap kita semayang tak khusyuk, tapi kadang-kadang nampak macam ada benda melintas. Itulah yang diorang rasa. Seperti dekat sebelahnya ada orang. Dan yang paling teruk sekali, setiap kali diorang nak solat, akan ada orang bisikkan sesuatu dekat telinga. Seperti bahasa yang diorang tak faham. Macam itulah agaknya. Mentera-mentera lah kan. Itu yang buatkan diorang rasa stres. Nak semayang susah, duduk dalam bilik air stres, lepas tu duit hilang. Jadi disebabkan ketiga-tiga peristiwa ni yang buatkan diorang semua yang budak-budak baru ni stres. Kakak-kakak sini pun stres juga, tapi dah lama stres. Yang baru ni baru duduk dah lagi stres. Jadi diorang berpakat-pakat panggil tuan rumah, minta tuan rumah buat sesuatu.
Tuan rumah tak banyak bunyi. Bila dengar aduan daripada budak-budak ni, tuan rumah terus datang. Bila tuan rumah datang bersama-sama dengan ustaz. Ustaz tu pun buatlah ruqyah satu rumah. Lepas tu ustaz pun buatlah pagar satu rumah. Ustaz tu cakap memang betul. Dalam rumah tu ada beberapa kawasan yang menyeramkan. Kawasan belakang rumah yang paling-paling seram sebabnya pokok tu, dia kata. Dekat situ ada keluarga makhluk alam sebelah yang tinggal, dia kata. Dan dekat tandas-tandas tu ada makhluk-makhluk alam sebelah yang tinggal. Sebelum-sebelum ni dia memang tinggal kat situ. Ditambah pula penghuni sebelum tu tidak menjaga kebersihan. Bila dengar macam tu, barulah Hidayah bongkar. Dalam plastik-plastik hitam yang ada dekat dalam bilik air waktu mula-mula dia orang masuk, penuh dengan tuala wanita yang tak dibersihkan, yang masih lagi dalam keadaan yang kotor. Dekat lantai bilik air itu sebenarnya adalah bekas-bekas darah yang tak dibersihkan. Dekat beg plastik sampah yang ada dekat pokok kari itu, sebenarnya dalamnya adalah penuh dengan tuala wanita yang tak dibersihkan. Jadi ustaz cakap inilah mungkin puncanya kenapa makhluk-makhluk alam sebelah suka tinggal kat situ. Dianggap benda-benda tu adalah sebahagian daripada makanan mereka. Tapi dia kata tak boleh nak salahkan makhluk tu sebabnya orang sebelum tu tak jaga kebersihan. Jadi ustaz tu lepas pagar rumah, ustaz tu bagi tahu, selain daripada pagar rumah, tuan rumah sendiri yang duduk dekat rumah tu mesti bertegas. Kena bertegas, kena cakap, kami duduk dekat sini, tolonglah keluar daripada sini, kami tak nak ganggu kamu, kamu janganlah ganggu kami. Macam itulah, itu adalah petua-petua orang zaman dulu. Kan, kalau ada benda-benda, kita kena tegas. Kita sebagai khalifah dekat bumi lah kan. Kita ni adalah manusia, kita kena tegas. Makhluk alam sebelah faham, diorang akan pergi selalunya kalau kita bertegas. Jadi bila dengar macam tu, diorang pun buatlah setiap kali nak masuk tandas ke ataupun duduk dalam tandas, duduk dekat dapur, dia orang akan cakap, pergi daripada sini, kita orang nak duduk sini, jangan kacau kita orang. Dan ustaz tu ajar juga, kalau berlaku lagi gangguan, jangan segan-segan cakap macam ni. Kalau tak nak keluar, kami akan simbah kamu dengan air panas, air yang panas supaya kamu akan tercedera. Macam tu yang ustaz tu ajar. Jadi bila dengar macam tu, bila ustaz tu balik, budak-budak ni pun kata Hidayah, gigih ni buatlah seperti yang ustaz sarankan. Tapi masalahnya, nak buat benda ni perlukan keberanian. Di antara budak-budak baru dan budak-budak lama yang duduk dekat rumah tu, seorang pun tak berani nak buat. Sebab dia orang fikir kalau dia orang buat, alah nanti kalau dia datang dalam mimpi aku dah marah dia orang macam mana kan, dia cekik aku macam tu. Dia punya fikir macam tu, buatkan dia orang rasa macam, aduh takut nak buat. Tapi mujur di kalangan dia orang semua, ada seorang yang berani sikit, namanya Ina. Ina kata, janganlah risau, kita tawakal pada Allah Ta'ala, kita buat. Tapi yang jadi masalahnya, Ina ni tersalah faham arahan. Patutnya ustaz tu cakap, halau dulu, kalau masih lagi ada gangguan, baru siram dengan air panas. Tapi yang Ina ni buat, dia jerang air panas siap-siap, dia sambil warning, sambil dia siram air panas. Pergi kau. Sambil tu dia curah air panas dekat mangkuk tandas, dekat dalam sinki, dekat tepi-tepi bilik air, tepi-tepi dapur. Dia siram air panas. Pergi kau. Macam tu dia buatnya. Waktu tu, diorang ni ingat semua apa yang Ina buat tu adalah betul. Sebenarnya Ina salah faham arahan daripada ustaz. Ustaz cakap lain, dia buat lain. Tapi selepas kejadian tu, malam tu Ina kena. Dia kerasukan. Menjerit-jerit. Dah semua orang takut. Jadi makin teruklah keadaannya. Dia yang seorang buat, lepas tu dia pula kena. Betul ke petua ustaz ni? Cara ustaz ni, biar betul. Jadi diorang pun panggil balik tuan rumah. Tuan rumah datang dengan ustaz. Ustaz pun tanyalah, sebenarnya macam mana korang buat? Diorang pun cerita apa yang terjadi, apa yang Ina buat. Ustaz tu mengucap panjang, saya suruh buat lain-lain. Bukan disiram-siramnya. Bagi warning, suruh keluar dulu. Kalau berlaku lagi gangguan, baru siram air panas. Macam tu, bukan siram-siram sembronoh macam tu. Jadi diorang pun faham, mungkin ada yang tak kena ni. Jadi ustaz tu pun ruqyah lah Ina. Ruqyah punya ruqyah, ustaz tu dapat berinteraksi dengan benda yang ada dalam Ina. Rupanya benda dalam Ina tu beritahu,
Memanglah Ina ni marah diorang dan diorang pun bercadang nak pindah sewaktu Ina marah, bagi warning supaya keluar. Tapi baru setengah-tengah diorang nak membungkus-bungkus pakaian, tiba-tiba anak bini diorang kena siram dengan air panas. Marahlah, tercedera. Kulit diorang melepuh-lepuh katanya. Jadi waktu tu yang si bapa ni tadi, makhluk alam sebelah ni, masuk dalam badan Ina. Tu yang rasuk Ina. Ina tersarah arahan. Belum sempat benda tu nak pindah keluar, dia dah siram air panas, melupuh Mamat Noh. Keluarga dia lah. Jadi, bila dah macam tu, Ustaz bercakap lah, minta maaf lah, dia mungkin tersalah faham. Dan selepas habis ruqyah, Ina pun sedar. Dan sejak daripada tu, diorang pindah dekat rumah lain. Selepas tu, lepas kejadian ruqyah tu, malam tu diorang tak tidur rumah tu tau. Dia pergi sewa dekat homestay lain. Semua dengan senior-senior, dengan diorang tu semua. Ramai-ramai satu rumah 9 orang tu semua cabut daripada rumah tu, pergi tidur kat homestay. Esoknya diorang bungkus-bungkus baju, tidur kat homestay. Dan diorang tidur kat homestay beberapa hari, sampailah diorang dapat rumah sewa. Jadi dengan kata lain, sesiapa yang belajar dekat Alostar mesti tahu tentang rumah ni, ataupun ada kawan-kawan korang yang dah terduduk dekat rumah ni, mana tahu kan? Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Dan hari ini adalah 2 cerita yang disampaikan melalui email. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara sempena promosi dan juga perapan sate. Terima kasih sangat-sangat. Abang harap cerita kali ini memberikan pengajaran dan hiburan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.